Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran tajwid. Okey, kita akan belajar pelajaran yang ketujuh, iaitu hukum mim mati. Okey, murid-murid ingat lagi tak pelajaran kita yang sebelum ni? Yang kita pernah belajar hukum non mati dan juga tanwin. Okey, murid-murid ingat tak lagi hukum non mati atau tanwin terbahagi kepada berapa bahagian? Okey, cuba ingatkan. Berapa bahagiankah hukum non mati dan tanwin? Okey, hukum non mati dan tanwin ada 4, iaitu yang pertama izhar halki, kemudian yang kedua idgham. Idgham tu terbahagi kepada 2, iaitu idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga ikhfa hakiki dan juga iklab. Okey, harapan cikgu awak ingat lagi pelajaran yang lepas. Okey, jadi hari ini kita akan menyambung pelajaran kita, iaitu pelajaran yang ketujuh, iaitu hukum mim mati. Okey, kita tengok hukum mim mati. Okey, dan pengertian mim mati. Okey, tengok ya, muka surat 17 murid-murid. Okey, hukum mim mati. Pengertian mim mati ialah huruf mim yang bertanda mati atau tidak bertanda mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Okey, cikgu ulang balik. Huruf mim yang bertanda mati dan tidak bertanda mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Selain daripada itu, mim mati juga disebut sebagai mim sakinah dalam bahasa Arab, ataupun kadang-kadang cikgu sebut tanda sukun. Okey, tanda sukun ataupun sakinah Okey, kali ini mim sakinah atau mim sukun, mim bertanda sukun. Okey, kita tengok contoh ayat bagi hukum mim mati tu. Okey, sama ada mim tu ada tanda matinya ataupun mim tu tidak ada tanda mati. Okey, contoh yang diberi min amrina. Min amrina, atas am tu mim bertanda mati. Okey, ditunjukkan tanda matinya. Okey, kemudian yang kedua khalaqakum min naf. Khalaqakum min naf. Okey, kum min naf. Kum. Di atas huruf mim tu tidak ada tanda matinya, sukunnya tak ditunjukkan. Okey, jadi dekat situ ada perbezaannya antara min amrina, kemudian mim mati bertemu ra, dengan yang lagi satu mim mati bertemu mim. Okey, ada hukumnya yang akan nanti kita belajar. Kenapa ada yang bertanda mati dan ada yang tidak bertanda mati. Okey, kemudian kita tengok contoh yang diberi tu. Okey, tengok contoh mim mati. Okey, ada yang satu perkataan, ada yang dua perkataan. Okey, kalau awak nak tengok yang kat dalam buku sepenuhnya pun boleh. Tengok contoh cikgu pun boleh. Okey, cikgu terangkan. Okey, yang satu perkataan. Okey, contohnya amrina, amsakna, amra, yamsasni, amsik. Okey, kemudian yang dua perkataan ataupun dua kalimah, walakum nis taraktum in lakum walad fahum syuraka lakum Okey, itu yang satu perkataan dan dua perkataan. Okey, pastikan awak faham bila disebut satu perkataan ataupun satu kalimah dan juga dua perkataan ataupun dua kalimah. Okey, murid-murid faham ke tidak? Okey, bila awak nampak ayat tu adalah satu perkataan. Okey, ayat tu dari dua perkataan ataupun dua
kalimah. Pasti. Okey, murid-murid boleh tengok muka surat 17 dan 18 tu, awak boleh baca, awak tengok hukum mim mati yang satu perkataan dan dua perkataan. Okey, kita tengok tajuk seterusnya. Okey, tajuk seterusnya adalah hukum mim mati. Okey, hukum mim mati terbahagi kepada 3 hukum atau terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama sekali, idgham mislain syafawi, idgham mislain syafawi. Yang kedua, izhar syafawi, izhar syafawi. Dan yang ketiga, ikhfa syafawi, ikhfa syafawi. Okey, ini hukum mim mati. Kalau sebelum ni kita dah belajar hukum nun mati. Nun mati ada ikhfa hakiki, izhar halki. Lagi apa? Idgham. Okey, idgham ada 2, idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Kemudian iklab. Tapi mim mati ada 3. Idgham mislain syafawi, kemudian izhar syafawi, dan yang ketiga ikhfa syafawi. Okey, jadi kita ulang balik hukum mim mati. Pengertiannya ialah huruf mim yang bertanda mati atau bertanda sukun atau tidak bertanda mati. Di atas mim tu kosong bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Okey, kemudian kita tengok contoh mim mati ada 2, yang daripada satu perkataan atau kalimah dan juga 2 perkataan atau kalimah. Kemudian hukum mim mati terbahagi kepada 3 hukum, iaitu yang pertama hukum mim matinya idgham mislain syafawi, izhar syafawi dan ikhfa syafawi. Okey, itu saja untuk kali ini. Okey, kita belajar hukum mim mati. Okey, cikgu harapkan murid-murid ulang kaji pelajaran yang lepas. Okey, kemudian baca Al-Quran, perhatikan hukum-hukumnya yang telah kita pelajari. Okey, baiklah, cikgu ada tugasan untuk awak hari ini. Okey, cikgu akan beri tugasan tersebut dan macam biasa awak jawab, kemudian tulis kat dalam buku, tulis. Dah siap macam biasalah, WhatsApp tunjukkan jawapan yang awak berikan. Okey, cikgu soalan yang cikgu nak beri ni adalah soalan hukum tajwid yang mana yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu hukum nun mati, iaitu hukum izhar, izhar halki, ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, dan juga hukum iklab. Okey, cikgu akan beri soalan ataupun soalan tu adalah potongan kalimah ataupun perkataan daripada surah. Okey, potongan kalimah tu mengandungi hukum tajwid nun mati atau tanwin. Okey, kalau murid-murid masih lagi tak faham, okey, cuba ulang balik video yang telah cikgu beri sebelum ni. Cari videonya. Okey, hukum ikhfa hakiki, izhar halki, idgham dan juga iklab. Okey, tengok kat video tersebut, ulang balik macam mana yang dikatakan ikhfa, iklab, idgham, macam mana yang dikatakan hukum izhar halki. Okey, mungkin dari situ murid-murid akan faham dan boleh jawab soalan yang diberi. Okey, kalau tak pun tengok kitab balik, ulang balik apa yang telah dipelajari itu satu-satu, cuba jawab. Okey, kalau kita buat selalu, insya-Allah benda tu akan lekat dan ingat, dan kita boleh amalkan ketika membaca Al-Quran. Okey, dan terima kasih pada ibu-ibu yang sedia menunggu anak-anak ber-PDPR. Terima kasih banyak-banyak. Okey, rasanya cukup setakat di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.